Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid. Okey, minggu ni kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah unit 7 iaitu Kerajaan Melayu Awal. Kerajaan Melayu Awal. Kalau sekarang kita di bawah naungan kerajaan apa? Kerajaan negara kita lah, negara Malaysia. Dan awal-awal penubuhan sebelum negara Malaysia ini ada kerajaan-kerajaan lain yang telah terbina, telah wujud di negara kita dan di negara-negara yang sekitar. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita pergi apa yang murid akan kuasai ataupun murid akan dapat dalam pembelajaran kali ini. Okey, standard pembelajaran 4.11 iaitu dapat menamakan Kerajaan Melayu Awal di alam Melayu. 4.12 menyatakan lokasi Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Maksudnya, di sini nanti murid-murid akan belajar dalam rakaman cikgu ni. Cikgu harap di mana-mana yang murid-murid yang tak dapat mengikuti kelas Google Meet yang cikgu akan jalankan, boleh mengikuti ataupun menonton rakaman pembelajaran ini, dan yang penting murid dapat menguasai apa yang patut dipelajari dan seterusnya menjawab tugasan yang diberikan. Okey, Kepulauan Melayu. Cikgu sebut dia tadi Kepulauan Melayu. Maksudnya Kepulauan Melayu ni perlu merujuk kepada daratan. Kita ni tinggal di daratan. Dan bila sebut kepulauan itu tentulah ada di sekeliling kita ni ada lautan ataupun sungai dan sebagainya. Jadi kita akan kena lihat dari segi peta. Contohnya sekarang murid berada di lokasi mana? Taman Kota Masai. Bila dilihat Taman Kota Masai itu, kalau kita nak lihat secara pelan ataupun peta dia, susah sebab kita berada di Taman Kota Masai ni. Tapi kalau kita buka internet melalui Google Map, klik Google Map, cari tulis Kota Masai, kita akan nampak kedudukan rumah kita. Bila kita zoom lagi lebih luas, kita akan nampak berada di mana, di daerah mana, Pasir Gudang. Lepas tu kita nampak di negeri mana, Johor. Lepas tu di negara mana, Malaysia, dan seterusnya negara-negara yang berhampiran dengan negara kita, iaitu seperti Thailand, Indonesia, Singapura dan lain-lain lah. Jadi itu yang dinamakan peta. Okey. Untuk kita memastikan kedudukan, kita juga mesti mengetahui kedudukan negara-negara kita dari segi kompas. Tepi ni kalau perasan, ni tajuknya lokasi Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Nampak ni biru ni laut lah. Yang putih ni daratan lah. Ataupun yang disebut kepulauan. Pulauan ni maksudnya ada daratan, ada lautan. Okey, kita dipandukan melalui arah-arah melalui kompas utara, selatan, timur, barat. Contohnya, ni negara Malaysia, Semenanjung Malaysia. Negeri yang paling selatan adalah negeri kita lah, negeri Johor. Yang paling utara di negara Malaysia adalah Kedah. Timur contohnya apa? Pahang, Kelantan, Terengganu. Barat, Selangor, Perak, Pulau Pinang. Pulau Pinang tu dah masuk utara lah. Selangor, Negeri Sembilan dan berhampiran dengan itulah Kuala Lumpur, itu lokasinya sebelah barat. Okey, itu dari segi kedudukan arah. Okey. Sekarang kita nak lihat di mana lokasi Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu ini. Okey, di situ cikgu dah letak dah tanda-tanda warna kuning tu. Kalau perasan tu, bola kuning tu adalah lokasi-lokasinya. Ada 11 tanda warna kuning. Sebelum itu, kita kena tahu kedudukan kepulauan ini berada di lautan mana ataupun di selat mana. Okey, yang pertama, ni daratan ya. Dari segi daratan disebut Semenanjung Malaysia itu, ataupun kita ni negara Malaysia ni terbagi menjadi dua, Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Kalau sekarang, dulu disebut Tanah Melayu. Sebelum wujudnya nama Malaysia ni Tanah Melayu. Okey, yang kedua, Kepulauan Sumatera. Ini negara apa ni? Kepulauan Sumatera ni berada di negara apa sekarang? Indonesia. Okey, Pulau Borneo. Pulau Borneo ni ada Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Kalau sekarang lah. Sekarang ni ada Kalimantan. Kalimantan tu di bawah jajahan ataupun di bawah negara Indonesia, dan Sabah dan Sarawak itu di bawah Malaysia, negara kita. Okey, ada apa lagi? Pulau Jawa. Pulau Jawa ini masih lagi dalam Indonesia. Dia tak bercantum. Jadi dia terpisah. Macam kita lah, Sabah dengan Sarawak kita terpisah. Okey, seterusnya Pulau Sulawesi ini pun Indonesia.
Ada lagi. Okey, ni dari segi lautan pula. Laut yang luas ni disebut Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Bagi mereka yang ada saudara mara sebelah tinggal di daerah Mersing, Kota Tinggi, dia menghadap ke Laut Cina Selatan. Tapi kalau kita ni menghadap dekat laut mana? Nanti cikgu akan beritahu. Teluk Siam. Teluk Siam ni dia berada di bawah, di berhampiran dengan sempadan negara kita dan juga lebih kepada Thailand lah. Ni sempadan kita. Ni negara Thailand. Vietnam pun ada di sini. Okey. Lagi, ni yang cikgu kata tadi. Kalau negeri kita ni Johor, Melaka, Negeri Sembilan, apa lagi, Selangor, semua itu negeri-negeri yang dilalui kawasannya, lautannya dipanggil Selat Melaka. Okey, ada lagi. Ni saya tertinggal satu pulau. Pulau yang kecil ni Pulau Temasek. Pulau Temasek ini sekarang ni negara Singapura. Dulu dipanggil Temasek. Okey. Selat Sunda. Sama macam Selat Melaka, mana kawasan yang tak bercantum tu, contohnya antara negara kita dengan Indonesia ni tak bercantum. Kalau tengok kan ada kawasan yang lautan ataupun tak bertemu ni kerana dipisah dengan lautan yang dinamakan Selat Melaka. Sama juga antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera ni ada Selat Sunda dinamakan, yang menyebabkan dia terpisah tu oleh Selat Sunda. Okey. Lagi ada Laut Jawa. Ni laut luas lah sikit. Laut Cina Selatan tu luas. Tapi kalau selat ni tak seluas laut. Tapi walaupun tak luas, kita mungkin boleh tengok lah. Tapi nak sampai, nak mengedah, bukan mengedah sungai. Kalau sungai tu mungkin tak luas. Selat ni luas juga. Boleh lemas awak. Kalau tak boleh berenang, berenang pun tak sampai. Kena naik bot. Bot laju, bot untuk sampai. Dan jauh jugalah masanya nak boleh sampai tu. Sama juga Selat Sunda. Okay, ada selat lagi, Selat Makassar antara Pulau Borneo dengan Pulau Sulawesi. Okey, ni Laut Sulawesi. Laut Sulawesi ni lebih kepada berhampiran dengan negeri Sabah dan juga kepulauan Filipina, negara Filipina. Filipina ni banyak pulau. Yang ke atas ni kecil-kecil ni semua pulau Filipina. Okey, Laut Sulu. Ini pun sama. Laut Sulu antara negeri Sabah dengan Filipina. Tadi Laut Sulawesi ni antara Indonesia lah. Indonesia, negara kita, Malaysia, Sabah dan juga Filipina. Laut Sulawesi. Okey, ada lagi. Okey, ada lagi daratan Pulau Mindanao. Pulau Mindanao ni di bawah negara Filipina lah. Okey. Dan laut yang sebelah atas itu Laut Andaman. Laut Andaman ni menghala kepada negara-negara seperti India, Bangladesh, apa lagi, Thailand juga terlibat. Okey, ini kepulauan dan laut-laut yang melibatkan lokasi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Okey, sekarang kita nak tengok satu persatu kerajaan awal. Nama dia apa? Di mana letaknya? Jadi murid perhatikan betul-betul. Okey, di mana? Okey, yang pertama kerajaan Funan. Nama dia Funan. Dia berada di abad pertama. Kalau murid belajar matematik, dekad berapa tahun? 10 tahun. Abad berapa tahun? 100 tahun. Tapi ni abad yang pertama, beratus-ratus tahun dahulu dah wujud kerajaan ini dinamakan kerajaan Funan. Di mana letaknya? Nanti kita bincangkan. Kalau ikut peta ini negara apa ni? Thailand lah. Thailand. Dia berhampiran tak dengan laut? Ya, berhampiran. Kerajaan awal ni kebanyakannya terbina dan dibina berhampiran kawasan laut. Mungkin cara ekonomi mereka bekerja itu banyakkan bersumberkan daripada laut lah ataupun perdagangan lah. Senang mereka nak berdagang. Tahu berdagang? Nak hantar barang, nak menggunakan kaedah kapal, nak bergerak ke negara ke satu negara lain. Nak menghantar barang-barang yang nak jual. Jadi mungkin dia bina negara dia berhampiran tepi pesisir pantai. Berhampiran lah. Okey. Yang kedua, yang ni abad kedua, dinamakan kerajaan Champa. Ini kalau ikut ni negara Vietnam, Vietnam. Okey, seterusnya tadi cikgu sebut berhampiran Teluk Siam ni, Funan ini adalah Thailand lah. Thailand. Dan Champa ini Vietnam, kalau ikut lokasi yang ada sekarang lah. Tapi ini dulu tak wujud lagi nama-nama tersebut. Vietnam, Thailand, yang kerajaan yang ada ni lah Funan, Champa. Dan seterusnya kerajaan yang ada Kedah Tua. Kedah Tua ni mungkin kamu
pernah dengarlah nama negeri Kedah di negara kita, iaitu pada abad ke-5 telah wujud. Dah ada kerajaan yang nama Kedah Tua di tanah Melayu. Okey, seterusnya Cihtu. Cihtu ni abad ke-6. Kalau ikut nama Cihtu ni sebenarnya bermaksud tanah merah. Di mana tanah merah tu? Di negeri Kelantan, abad ke-6. Okey, seterusnya Gangga Negara. Ini di bawah sedikit pada negeri Kedah. Negeri apa? Negeri Perak lah. Nama kerajaan awal di situ dulu adalah Gangga Negara, iaitu pada abad ke-6. Dan seterusnya Sriwijaya abad ke-7. Ini berpindah ke negara mana ni? Indonesia lah, di Pulau Sumatera. Juga berhampiran dengan pantai. Maksudnya cara mereka hidup dari segi ekonomi mereka. Ekonomi ni pekerjaan lah kalau panggil sekarang. Pekerjaan mereka tinggal di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan pantai. Okey, Sriwijaya, nama kerajaannya Sriwijaya abad ke-7. Seterusnya Mataram. Ini di Indonesia juga, Pulau Jawa. Abad ke-9. Nama kerajaan seterusnya Santubong. Abad ke-10. Santubong ni kalau pernah dengar di mana ni? Di Sarawak. Pulau Santubong. Ada pulau pun situ, berhampiran dengan pulau. Mungkin tak nampak lah dalam peta ni, kecil. Berhampiran dengan Sungai Sarawak, kalau ikut lokasi dia. Okey, seterusnya Majapahit, kerajaan yang abad ke-13. Kerajaan Majapahit di Indonesia, di Pulau Jawa. Seterusnya Berwas. Berwas ni pun sama, masih lagi saya ingat kalau ikut peta itu di kawasan negeri Perak, pada abad ke-15. Dan yang terakhir Temasek, di Pulau Temasek yang sekarang ni digelar negara mereka itu negara Singapura. Dulu dah wujud kerajaan, tapi bukan nama kerajaan Singapura. Kerajaan Temasek pada abad ke-14. Lebih awal daripada Berwas tadilah. Kalau Berwas tu abad ke-15, dia abad ke-14. Okey, ini dari segi kedudukan peta yang tadi cikgu tunjukkan, di mana lokasi kerajaan-kerajaan awal di Kepulauan Melayu. Okey, ada 11 kerajaan. Okey, kita tengok pula lokasi yang sebenarnya, di mana duduknya, kerajaan-kerajaan ini, dan apa ciri-ciri yang ada yang mewujudkan kerajaan ini di Kepulauan Melayu. Okey, lokasi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Kalau tengok gambar ini dari segi yang digambarkan oleh pakar-pakar sejarah lah. Kalau gambar yang real sekarang tak ada lah. Sekarang dulu mana ada kamera, mereka lukis, ini yang digambarkan. Ini mungkin cara hidup mereka, berpakaian mereka, cara mereka bergerak, kehendaan mereka, ada kapal, ada gajah, naik gajah, mungkin ada naik kuda. Dia tak guna senapang, guna pedang untuk senjata. Rumah mereka dibina dalam bentuk macam ni, batu dan kayu lah. Okey, yang pertama tadi kita lihat kerajaan Funan tadi cikgu kata terletak di mana? Ni dia terletak di lembah Sungai Mekong, kedudukannya di selatan negara Siam. Dia berada di teluk mana tadi? Teluk Siam tadi kan? Di negara Thailand. Semalam kita ada lawan bola lawan Thailand, menang 1-0. Jadi negara Thailand. Okey. Seterusnya Kerajaan Champa. Kedudukannya di selatan dan tengah negara Vietnam. Tadi cikgu dah tunjuk dalam peta. Dan bukti penemuan. Ada bukti penemuan Bukti penemuan ni dia lebih pada monumen. Monumen ini kalau bahasa lain ialah bangunan. Bangunan-bangunan yang dibina pada zaman itu. Ada bangunan yang bercirikan mungkin tempat dia mereka dari segi keagamaan mereka. Sebab dulu mungkin keagamaan mereka bukan Islam. Dalam negara tadi tanah Melayu tu kita tak tahu. Mungkin agama sebelum datangnya Islam di negara kita. Okey. Jadi disebut candi. Candi ni tempat mereka beribadah lah. Macam kuil lah. Jadi ada bukti penemuan Candi Ponagar yang menunjukkan kerajaan Champa. Jadi bila bertemu, mereka ahli sejarah bertemu, ni dia kajilah berapa tahun wujudnya, berapa abad, berapa dekad, kerajaan ini telah wujud. Okey, seterusnya yang ketiga kerajaan Kedah Tua terletak di Sungai Mas dan lembah ataupun dipanggil Pangkalan Bujang di negeri Kedah. Jadi kalau awak nanti lepas PKP ataupun ada saudara mara ataupun datuk nenek negeri Kedah, mungkin boleh pergilah dekat Sungai Mas ni, ada tinggalan sejarah. Dia berhampiran dengan Gunung Jerai. Ada bukti penemuan juga Candi Batu Pahat. Bukan Batu Pahat dekat negeri Johor, dinamakan Candi Batu Pahat. Okey, kerajaan Cihtu diasaskan oleh Gautama. Ni nama orang yang membuka
kerajaan atau tempat itu yang terletak di Tanah Merah, Kelantan. Nampak ni orang Kelantan, siapa yang ada asal-usul pada Kelantan. Sebenarnya Kelantan tu ada kerajaan dulu yang diwujudkan, dah lama wujud, iaitu nama Cihtu. Cihtu ni bermaksud Tanah Merah. Tanah Merah, dan nama ni diguna pakai selagi lah sampai sekarang, sebab nama Tanah Merah ni ada lagi daerah Tanah Merah, tapi dia tak pakai lah nama Cihtu tu. Dan kawasan berhampiran dengan Sungai Kelantan. Okey, seperti yang kata tadi, kebanyakan tempat-tempat kerajaan dibina ni berhampiran dengan laut, dengan sungai. Sebab mereka dari segi ekonomi, dari segi kerja mereka mungkin melibatkan sungai dan laut untuk sara hidup mereka. Okey, kelima, kerajaan Gangganagara. Kerajaan ini, kedudukannya di pantai barat. Pantai barat ni kita ada kan tadi cikgu sebut dari segi apa ni? Kompas tadi kan, utara, selatan, timur, barat. Awak tahu kan, utara atas, timur selatan bawah, barat sebelah sini, timur sebelah kanan saya, contohlah kalau dari segi peta tadi kita tunjuk. Jadi dia berada di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu negara kita. Berhampiran dengan Sungai Dinding di negeri Perak, di negeri Perak. Okey. Seterusnya kerajaan Sriwijaya ni di Indonesia, Sungai Musi, berhampiran sungai juga. Kerajaan Mataram di lokasi ini di Jawa Tengah Indonesia. Kerajaan Santubong, ini kerajaan kecil yang terletak di Sungai Sarawak, di negeri Sarawak lah. Dan yang ke-9, kerajaan Majapahit, kedudukannya berpusat di Trowulan. Ini nama tempat. Mojokerto, Jawa Tengah, Indonesia. Nama tempat ni. Bila banyak nama tempat ni, dia adalah nama jalan ke, nama kawasan ke, nama bandar kecil ke, di Jawa Tengah, Indonesia. Bukti penemuan ataupun monumen dia, Gapura Bajang Ratu. Saya tak tahulah Gapura ni mungkin istana dia ke apa je. Sebab saya tak pernah pergi. Okey, seterusnya kerajaan yang 10, kerajaan Berwas. Kedudukannya sama lebih kurang hampir dengan kerajaan apa tadi? Gangganagara. Kedudukannya di pantai barat bahagian tengah Tanah Melayu. Di negeri Perak lah, letaknya di Sungai Dinding negeri Perak. Diberi nama Berwas sempena pokok berwas. Nama pokok. Okey, dan yang terakhir kerajaan Temasek, diasaskan oleh, kalau awak ada baca buku, ada keluar buku ni, kalau awak pergi kat perpustakaan, buka dekat internet pun awak boleh buka. Buku Sang Nila Utama, ada kisah dia macam mana. Okey, dia terletak di muara Sungai Singapura. Okey, sekarang ni Singapura ada negara, dah jadi negara, dan nama bukan nama Temasek lagi, dah pakai nama Singapura. Okey, sekarang cikgu nak beri satu persoalan yang kita fikir sama-sama lah. Bagaimana dapat dibuktikan wujudnya kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu? Macam mana kita dapat tahu? Macam mana orang pakar sejarah dapat tahu wujudnya kerajaan Melayu awal ni di Kepulauan Melayu? Apa yang menyebabkan mereka menyatakan bahawa ada kerajaan awal di negara-negara di Asia Tenggara lah, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam tadi. Apa yang disebut di kawasan ni dipanggil Kepulauan Melayu. Okey, apa buktinya? Cikgu ada sebut satu perkataan iaitu monumen. Monumen ini adalah bangunan-bangunan, kesan-kesan sejarah dari segi bangunan. Kalau awak pergi Melaka, Kota Formosa, itulah monumen dipanggil. Siapa pernah dulu pergi melawat negeri Melaka, pergi melancong dalam negara lah. Pergi Kota Formosa, ada lagi, saya tak pasti ada lagi tak, mungkin ada lagi lah. Tinggalan tu, itulah monumen. Ataupun bangunan-bangunan macam masjid, itu monumen lah. Tempat beribadah, Candi Borobudur di Indonesia, itu popular. Itu adalah monumen. Ataupun tinggalan wang-wang lama yang mereka jumpai melalui kaedah ekologi, fosil ataupun bukan artifak, bukan fosil, artifak, barang, alatan, senjata dan sebagainya yang mereka jumpa. Dan mereka buat kajian dan mereka tengok daripada segi garis masa ni, kerajaan ini dah mula wujud dalam tempoh yang berabad-abad lamanya. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum cikgu tinggalkan, cikgu berhenti, ada sedikit tugasan pentafsiran bilik darjah yang kamu kena buat, iaitu di dalam muka surat 57-58 dalam buku Access A+. Biasa bagi mereka yang ada buku ni, teruskan jawab dalam buku ni. Bagi mereka yang tak ada tu banyak maksud ya. Ada dulu belilah, tak jumpa. Itu kira tak ada lah.
boleh menjawab, salin soalan dalam buku tulis dan jawab. Okay, nak buktikan bahawa cikgu kamu dah buat, macam biasa kamu boleh hantar tugasan ini kepada saya lah ataupun muat naik dalam Google Classroom. Google Classroom, join Google Classroom tu ada nombor kod yang sebelum cikgu dah bagi. Kamu type nombor kod tu dan masuk dan boleh muat naik. Kalau boleh muat naik lah, kalau pandai. Okey. Ini soalan dalam muka surat 57, namakan. Cikgu letak sengit sikit. Mungkin awak boleh baca lah nanti. Namakan kerajaan Melayu awal mengikut garis masa. Abad pertama kerajaan apa ada? Tulis itu. Tadi cikgu dah sebut kan, abad-abad ikut. Tengok balik pelan peta tu. Okay, yang bawah tu B, jawab semua soalan bawah. Bukti yang menunjukkan kewujudan kerajaan Melayu. Tadi cikgu ada sebut satu perkataan. Apa yang menunjukkan ada bukti yang menunjukkan kewujudan kerajaan Melayu awal? Apa dia? Dan namakan kerajaan Melayu awal yang mempunyai kaitan dengan penemuan berikut. Candi Bukit Batu Pahat, Candi Ponaga, Gapura Bajang Ratu. Apa dia? Negara kerajaan apa? Okay, yang seterusnya muka surat 58, namakan kerajaan Melayu awal yang pernah wujud di lokasi yang dinyatakan. Contoh, nombor 2 tu dia kata kerajaan ini terletak di kawasan sekitar Sungai Mas dan Pengkalan Bujang. Ini di mana? Kerajaan apa yang tinggal di situ, lokasi itu. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kali ini. Cikgu harap kamu terus berada di rumah, jaga kesihatan, pastikan amalkan penjagaan kebersihan diri yang baik, selalu cuci tangan, elakkan berada di tempat-tempat yang berisiko, tempat-tempat yang boleh dijangkiti virus COVID-19 ni yang masih lagi menyebabkan kita ni belajar secara PDPR. Okey, itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye-bye.